Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi untuk kita sama-sama memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama memuliakan kuliah kita dengan baca Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi tamanya alhamdulillah kita merapatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan gunanya kita dapat bersama-sama pada tengah hari yang berbahagia ini. Jadi insya-Allah pada tengah hari yang berbahagia ini kita cuba untuk berkongsi berkenaan dengan hukum muamalat ni dan juga hukum ekonomi Islam. Dia panggil mabniun ala ma'qulil makna. Berbeza dengan ibadat, yang mana ibadat ni dia panggil mabniun ala at-ta'abbudi. Okay, saya beritahu dia, kalau tak faham lagi tu, dia nak terang pada hari ni. Ya. Dia hukum ni ada dia panggil mabniun ala ta'abbudi dan ada hukum yang mabniun ala ma'qulil makna. Mabniun ala ta'abbudi maknanya ialah sesuatu hukum dibina ataupun hukum itu berasaskan kepada ta'abbudi ataupun kita sebutkan sebagai pengabdian kepada Allah. Dan ada hukum yang berasaskan kepada asas ataupun sebab yang boleh difahami. Okay. Sebab yang boleh difahami ataupun yang boleh difikir. Contoh kita ambil almost, bukan semuanya, almost dalam bab ibadat dia panggil ta'abbudi. Ta'abbudi ni maknanya ialah kita tak tahu sebab. Contohnya zuhur 4 rakaat, sebab apa 4 rakaat kita tak tahu. Sebab apa subuh 2 rakaat kita tak tahu. Sebab apa asar 4 rakaat kita tak tahu. Sebab apa puasa Ramadan tidak Syawal kita tak tahu. Sebab apa haji kat Mekah tak boleh kita tawaf kat sisi ke, tak tahu. Sebab apa tak tahu? Sebab dia panggil ta'abbudi. Ta'abbudi maknanya Allah perintah kita buat. Apa sebab? Wallahu a'lam. Kita tak tahu. Jadi sebab apa kita buat? Kita buat juga walaupun tak tahu. Sebab ta'abbudi, sebab kita mengabdikan diri kepada Allah, sebab Allah perintah. Kalau tak kerana Allah perintah, kita tak buat. Itu dia panggil ta'abbudi. Adapun sebahagian daripada hukum dia mabniun ala ma'qul makna. Maknanya hukum tu kita kata asasnya kita boleh nampak, kita boleh fikir. Dalam bab muamalah ni almostnya bukan semua, kebanyakannya adalah mabniun ala ma'qulil makna. Dibina dia atas asas yang boleh kita fikir. Contohnya pengharaman tipu orang. Itu semua kita tahu, tipu ni benda tak baik. Pengharaman sebagai contoh mencuri duit orang, semua kita tahu itu tak baik. Pengharaman melanggar kontrak, itu semua kita tahu benda yang tak baik. Jadi maknanya dalam bab muamalat ni hampir kesemuanya adalah ma'qulul makna. Dan ada pun ibadat hampir kesemuanya adalah ta'abbudi.
Dan begitu juga bab-bab lain. Walaupun tak 100%, tapi contoh kita ambil dalam bab hukum jenayah, sebahagiannya adalah ma'qul makna, maknanya kita boleh fikir reason dia. Tetapi sebahagiannya kita tak nak fikir reason dia. Ini antara kalau saya ambil gambaran umum berkenaan dengan kategori-kategori hukum. Dalam bab muamalat, dia ma'qul makna, maknanya bila dia buat satu hukum, bila kita fikir kita akan nampak reason. Dalam bab ibadat, bila kita fikir kita tak nampak reason. Sebagai contoh kita ambil, sebab apa Zuhur 4 rakaat? Tuan-tuan kaji lah, tuan-tuan tak nampak reason sebab apa Zuhur 4 rakaat. Kalau kita ambil logik, sepatutnya Zuhur ni 1 rakaat je. Orang sibuk kerja betul tak? Sepatutnya ataupun Zuhur ni jamak dengan asar je lah. Mana asar 8 rakaat, Zuhur sepatutnya tak payah semayang. Sebab apa dah orang sibuk kerja betul tak? Kalau ikut logik. Tapi oleh kerana dia panggil ta'abudi tak pakai logik. Dia tak pakai logik. Dan ada pun ma'qul makna, hukum tu biasanya ta'abudi kita tak boleh nafikan. Tapi bila kita kaji hukum tu, kita akan nampak kesan dia. Ini dia punya beza dia. Dalam bab ibadat, biasanya hukum ni kita tahu hukum, tapi kalau kita kaji sebab kesan, kita tak nampak. Macam kami kita ambil contoh, orang semayang dengan orang tak semayang, ataupun orang puasa dengan orang tak puasa, sebagai contoh. Jadi bila orang tu puasa, bila kita kaji kesan, kita tak nampak. Tapi dalam bab ibadat ni, asal dalam bab muamalat, biasanya dia panggil ma'qul makna, hukum tu kadang-kadang kita tak boleh nampak kenapa. Tetapi kalau kita selusuri hukum, kita akan nampak kesan dan sebab. Ini dia panggil ma'qul makna. Jadi sebab itu, hukum-hukum muamalat adalah hukum yang memandu kita dunia dan bawa akhirat. Hukum yang pandu kita dunia dan bawa kepada hari akhirat. Adapun ibadat ni ialah hukum yang satu sudut secara direct, tapi indirect dia bawa, tapi secara indirect dia tak ada kesan atas dunia. Dia akan bawa kesan bila? Pada hari akhirat. Walaupun ibadat itu penting, kunci. Solat sangat penting sebab dia tiang agama. Tetapi kalau orang solat dengan orang tak solat, dunia ni dia tak beri kesan melainkan dalam bentuk-bentuk yang indirect. Contohnya kita ambil innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat ni dia boleh cegah tuan dia daripada buat benda munkar. Itu kesan di sebalik ibadat atau di sebalik solat. Tapi di sebalik puasa kita tak nampak. Tapi kita buat sebab apa? Sebab kita yakin kepada dosa dan pahala. Sebab tu dia panggil ta'abudi. Ta'abudi makna semata-mata kerana patuh kepada perintah Allah. Tapi kalau nak cari kesan dunia, orang tak akan buat. Contoh kita ambil puasa, apa kesan dunia? Kalau kita nak ambil dari segi kesihatan, sebenarnya satu sudut kalau orang tu minum pukul 9 pagi, lepas tu puasa sampai pukul 5 petang. Okey, dia sebenarnya. Tapi itu bukan sebab utama kenapa puasa disyariatkan. Okey, jadi maknanya dari satu sudut ringkasnya, ta'abudi maknanya kita tak nampak kesan direct, dan ma'qul makna kita nampak kesan direct. Contoh kita ambil dalam bab muamalat, riba sebagai contoh. Riba ni kalau kita ambil satu sudut, Allah haramkan riba. Bagaimana Allah haramkan riba? Kita tak boleh soal. Sebab apa? Sebab af'alullah ghair mu'allal. Perbuatan Allah tak boleh kita sandarkan sebab. Sebab Allah ni tak boleh tanya sebab apa kamu buatkan ya Allah, tak boleh. Dia dah siap akidah. Cuma satu sudut kita boleh melihat kesan kepada manusia di sebalik hukum bila mana kita ambil dalam bab selain daripada ibadat. Contohnya kita ambil bab riba. Riba Allah sebut dalam Quran, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah Ta'ala akan sangkutkan ekonomi yang berasaskan riba
dan Allah kembangkan ekonomi yang berasaskan sedekah. Ini disebutkan jelas dalam Quran. Jadi maknanya kalau kita kaji riba, kita akan nampak kesan dia. Kalau kita kaji muamalat yang tanpa riba, kita akan nampak kesan dia. Jadi sebab apa? Sebab hukum ni adalah ta'abbudi. Jadi sebab itu bagi saya, tuan-tuan dan puan sekalian, dalam hukum hakam muamalat ni adalah satu benda yang sangat penting. Sebab apa sangat penting? Saya tertarik dengan seorang billionaire daripada US. Nama dia asal orang ni. Dia asal orang US. Dia asal orang Jepun, duduk di Hawaii. Siapa ingat? Dia ni kawan karib kepada bekas Presiden Donald Trump. Dia punya kawan karib dah. Nama aku lupa lah. Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki ni antara milioner, dan dia antara orang yang banyak buat training tentang ekonomi. Satu benda menarik yang disebut, dia ni orang tak sekolah. Orang tak sekolah tinggi, malah pergi sekolah dalam masa muda dia. Dia cerita kisah dia zaman muda-muda. Dia argue ayah dia, sebab apa mengatakan aku sekolah? Sebab sekolah tak ada buat duit pun kata. Pergi sekolah tak ada buat duit. Pergi sekolah ni hanya untuk jadi kuli orang. Tapi dia agak outspoken lah. Dia punya tu agak hard talk sikit dia direct. Okay. Dia kata kalau aku pergi sekolah, sebenarnya kalau aku belajar tinggi-tinggi, dia kata, dia pandai, dengan kepandaian aku tu aku jadi kuli kepada kapitalis. Aku tak akan boleh jadi token, sebab sekolah tak ajar aku jadi token. Okay. Ini satu benda yang bagi saya cukup menarik juga lah. Jadi sebab tu dia kata, aku tak sekolah dan aku tak minat sekolah. Aku minat cari duit. Dan nak cari duit ni bukan di sekolah tempat aku belajar. Tu dia punya tu, kalau tuan tengok, saya pernah baca dia punya buku dia, Papa Rich. Okay, dia buat satu ni kisah dia dan juga pengalaman dia jadi milioner di US, dan antara yang jutawan kanan juga kepada partner kepada Trump. Okay. Jadi apa yang nak sebut ialah, sebenarnya kalau kita ambil contoh dalam konteks yang kita bincang muamalat ni, sebenarnya kita orang Islam ni menjadi fardu ain untuk belajar muamalat. Ini bukan fardu kifayah. Contohnya kena riba, itu fardu ain, sebab kita yang akan berdepan dengan benda itu. Setiap hari kita muamalat. Sama juga kita ambil, kita nak kenal gharar sebagai contoh. Ini bukan fardu ain atas kita sebab nak tahu ni halal ke ni haram. Itu asal yang tahu. Jadi benda ni adalah benda yang sebenarnya sangat mudah dipahami oleh semua orang kalau belajar. Yang tak faham sebab tak belajar. Kalau belajar, insya-Allah boleh faham. Mana kalau orang syok wayar sangat dia kalau tak faham tu. Biasa kalau orang normal, insya-Allah boleh faham, dan benda ni mudah faham. Baik. Jadi apa yang relate dengan Robert Kiyosaki tadi, maknanya dia kata di sekolah mana tak ajar saya buat duit. Nak buat duit saya kena belajar kat luar, kena belajar, kalau sebutnya sebagai sertif, bukan bukit. Maknanya kena belajar dekat jalanan, bukan belajar dekat sekolah. Okey, apa yang saya raise-nya ialah dalam pendidikan Islam, apa benda yang asal kita kena belajar dari kecil? Fardu ain tu. Cuma hari ini orang nampak fardu ain ini hanya melibatkan solat, melibatkan puasa, melibatkan wudu, tetapi jarang kita nampak bahawa mempelajari fardu, mempelajari hukum muamalat seperti hukum riba, hukum gharar juga menjadi fardu ain untuk setiap orang. Kenapa? Sebab setiap hari dia bermuamalat. Baik. Jadi macam mana nak tahu halal dan haram dalam muamalat dia kalau tak belajar? Okey, itu satu bab. Cumanya masa. Apa saya maksudkan masa?
Kalau bab solat, fardu ain solat ni memang dia belajar lebih awal. Sebab Nabi kata 7 tahun. 7 tahun tu kena start praktis, belajar dan praktis. Akhir balik waktu wajib. Waktu wajib tak boleh tinggal. Okay. Dalam bab muamalat ni, seawal umur seseorang boleh bermuamalat, sepatutnya dia tahu mana riba, mana gharar, mana batil, mana gambling, mana mesej, sepatutnya dia kena tahu. Sebab apa? Benda ni setiap hari dia berinteraksi. Jadi seawal orang tu boleh berinteraksi dalam keuangan, boleh jual beli, dan dalam bahasa ini disebut sebagai akil balik, memayis, maka dia kena bertransaksi. Jadi bila dia bertransaksi, benda yang pada asal dia kena tahu mana halal, mana haram. Okey, yang ni kat mana kena belajar? Dekat sekarang. Jadi sebenarnya kita kena faham satu benda. Bila kita belajar solat itu ta'abudi. Tapi bila kita belajar muamalat itu ma'qulul makna. Apa makna dia? Maknanya ialah bila kita ajar anak kita hukum muamalat ni riba, jangan ambil. Jangan terlibat. Ini batil, jangan terlibat. Bila kita ajar anak kita benda ni, apa makna dia? Ma'qulul makna. Maknanya kita sedang mengajar anak kita, awas, ini cara-cara nak kenal mana nak cari untung. Ini kita ajar anak kita macam mana cara nak cari duit. Ini kita ajar anak kita gharar ni kalau silap kita terlibat, merisikokan duit kita kena tipu dia orang. Sebenarnya kita pada waktu itu kita sedang ajar anak-anak cucu kita bagaimana nak selamatkan duit, macam mana nak buat duit, dan macam mana kita nak uruskan keuangan. Ini yang saya sebut tadi, yang Robert Kiyosaki tadi, itu dia punya lag. Sebab benda ni tak diajar di sekolah-sekolah profesional. Ini yang kita sebutkan sebagai hukum muamalat adalah hukum yang bersifat ma'qulul makna, bukan ta'abudi. Okey, saya ambil contohnya, tuan-tuan. Alhamdulillah, bila kita ambil, kita pandu hukum-hukum ni, sebenarnya kita selamatkan duit kita dan kita selamatkan harta kita. Jadi saya rasa mungkin tidak over kalau saya share sikitlah beberapa pengalaman. Sebab apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat ni kadang-kadang kita kena cerita, bukan nak menunjuk. Jadi benda yang sama, satu haram, satu sunat. Kat mana haram kita cerita sebab nak menunjuk aku hebat. Tapi yang kedua benda yang sama, kita cerita benda yang positif juga. Tapi kita cerita tu adalah amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita consider itu nikmat, fahaddits ceritakan untuk pengajaran. Baik, jadi saya ambil mungkin beberapa konteks tadi, mungkin saya boleh share bagaimana sebenarnya bila kita memahami hukum muamalat ni, insya-Allah harta kita selamat, dan bukan setakat selamat, tapi kita boleh buat aset dan kita boleh buat harta. Sambil contoh senang. Yang pertama, alhamdulillah setakat ini saya punya aset, rumah ke, kereta ke, tak ada hutang. Alhamdulillah tak ada hutang. Macam mana kita boleh buat benda ni tak ada hutang? Dan alhamdulillah orang lain main saham biasa rugi, tapi alhamdulillah setakat ni saya pun pernah terlibat saham, tapi alhamdulillah tak pernah rugi setakat ni. Biasa kalau main saham, kalau tak rugi tu orang kata bohong ada. Biasanya ada lah kalau untuk usaha dia datang rugi tu. Tapi dalam setakat ni saya tak pernah rugi. Dan hatta saya bina company saya pun 1 sen bank hutang bank pun saya tak buat setakat ini. Tapi tak kena faham ni, ada juga sahabat saya, alhamdulillah saya pun tak ada hutang sah. Betul dah tak ada hutang. Sebab apa tak ada hutang? Sebabnya rumah disewa, kereta tak ada, apa tak ada, naik motor kapcai, Honda Car. Betul tak ada hutang. Tapi bukan begitu. Alhamdulillah makna private saya sendiri, saya ada rumah atas 1 ekar tanah, saya beli, tak ada hutang. Lepas tu saya ada kereta dalam 4 biji, lori 1 biji, yang company. Saya ada motor besar 2 biji, ada koloni 1 biji, ada, kalau tuan-tuan tahu Birok tak Birok? Harley Birok tu yang tayar 300. Yang level maintain ada kot tayar dia. Tu ada 1 biji, lepas tu motor kapcai ada dalam 2 biji motor kapcai. Okay. Tak ada hutang. Baik. Kuncinya pada kunci dia. Mudah dia. Kita belajar hukum muamalat, kita follow betul-betul.
Kita mengaji hukum muamalah, kita follow betul-betul. Saya ambil contoh yang pertama. Sebab apa? Alhamdulillah aset saya tak ada hutang. Macam rumah saja, sebiji banglo, atas 1 ekar tanah, alhamdulillah tak ada hutang, 1 sen tak ada hutang. Saya ada kereta, BM, saya ada Audi, saya ada Welfare SPG, saya ada Prius, alhamdulillah tak ada hutang. Okey. Saya ada motor Volvo SPG, saya ada motor Harley Verox SPG, alhamdulillah tak ada hutang. Macam mana cara dia? Iaitu kita follow satu kaedah yang Nabi sebut dalam banyak hadis. Nabi ini dia punya saving adalah putusan. Yang ni follow betul-betul. Alhamdulillah bila follow yang ni, apa result? Kita ada aset yang recognized asset, bukan yang unrecognized asset. Orang kata, ustaz saya ada rumah tak, tapi rumah tu hutang sampai umur 55 tahun. Itu orang panggil unrecognized asset. Baik. Itu saya sebutkan ialah bila kita follow pada putusan. Tapi nak cerita putusan panjang lah. Saya ambil sepih je. Yang kedua, macam mana kita terselamat daripada kena tipu dan juga terlibat dengan skema. Iaitu kita follow betul-betul hukum. Contohnya saya ambil tadi yang berkait dengan riba, dan juga hukum yang berkait dengan haram dan juga batin. Jadi kita bila kita betul-betul follow benda ni, insya-Allah kalau scammer cuba tipu kita, kita akan stop. Sebab apa? Sebab kita tengok hukum tu. Sebab bila nak tengok hukum, nak tahu hukum, kita kena tahu realiti kepada hukum. Sebab kalau kita tak tahu realiti, kita tak tahu hukum. So maknanya bila kita nak tahu hukum, kita kena kaji realiti tu. Yang mendesak kita kaji realiti. Sebab nak tahu hukum, maka di situlah kita akan nampak sama ada scammer ke ataupun tidak, kita akan nampak. Okey, dalam contoh senang. Ini saya banyak kali kena engage di scammer ni. Engage sama ada nak ambil duit saya ataupun nak gunakan saya untuk ambil duit orang. Dia salah satulah sama nak gunakan kita untuk ambil duit orang, ataupun dia engage kita untuk nak ambil duit kita. Okey, yang pelabur tu macam-macam lah. Saya sebutnya antara contohnya saya ambil engagement oleh syarikat-syarikat scammer nak lantik saya jadi penasihat syariah dia, dengan bagi gaji yang begitu lumayan. Masa mudahnya nak gunakan kita chop dia punya bisnes, kata halal, untuk dia viralkan, untuk nak attract orang melabur dalam syarikat dia. Masa mudahnya nak ambil duit orang, kita yang tengah chop. Baik. Macam mana kita tahu scammer tak scammer? Kuncinya kita kaji hukum. Kaji hukum. Baik, saya ambil contoh. Ada satu syarikat scammer tu, tapi masa tu orang tak nampak scammer. Syarikat ni sebenarnya agak viral. Saya rasa kalau saya sebut ni mungkin ada kata tuan tu mungkin yang terlibat. Mungkin agak-agak tidak lah. Mungkin sebab sangat ramai yang terlibat waktu itu. Jadi syarikat ni dia buat satu pelaburan. Memang dia ada produk. Dia real produk, bukan produk fake tidak. Memang produk tu dia ada apa? Dia ada kopi, dia ada kicap, dia ada minuman jus, macam-macam lah. Dia ada produk dia. Jadi yang utamanya dalam dia punya offer ialah orang yang melabur dalam syarikat dia sebagai pengedar akan dapat fix setiap bulan sebanyak 50%. Maknanya kalau dia melabur 10,000 beli produk, akhir bulan dia akan dapat 50%, maknanya dia akan dapat 5,000. Orang yang melabur 20, confirm akhir bulan dia akan dapat 10. Okey. Jadi contohnya saya ambil, kita nak tengok ada riba ke tidak. Macam mana nak tahu ada riba ke tidak? Jadi kalau dia dah melabur 10,000 bagi 5,000, 50% dan ada produk, agak suka nak tahu riba ke, agak suka untuk tulis riba. Mana susah nak kata riba sebab dia ada produk. Baik, riba, okey, saya kira letak free. Yang kedua ialah gharar. Gharar ni maknanya satu janji yang uncertainty, yang mengandungi, orang kata apa, yang mengandungi janji yang tak jelas. Bila tengok semua kontrak dia, nampak jelas dia punya produknya ada, ni berapa harga, semua jelas. Okey. Yang ketiga, pergi kepada batin. Batin ni ada banyak kategori. Banyak kategori dia. Kita kena kategoriskan benda tadi based on dia punya offer.
Contohnya kita nak tahu anda batil, antaranya ialah gambling. Anda batil, antaranya ialah dia panggil tagrir. Tagrir makna encourage orang benda yang sebenarnya tak actual. Jadi nak tahu benda tu, kita kena tahu aliran duit dia. Jadi saya minta dia bentang. Start daripada pukul 3 hari Jumaat hari itu sampai pukul 7 petang, nak maghrib. Dia bentang semua. Tuan tahu dia punya income berapa? Sebulan 40 juta, 50 juta sebulan. Itu dia tunjuk account. Dia tunjuk account real, bukan tunjuk account real. Baik, bila saya tengok macam tu, saya nak tahu ada rorok ke tidak, batil ke tidak, saya kena tahu dia punya perjalanan. Baik. Jadi benda yang saya kena jawab sebelum saya kata halal ialah macam mana dia boleh bagi 50%? Sebab kita ada kilang, kita tahu berapa produk kos. Jadi impossible bagi 50% untuk orang buat produk. Impossible. Kita buat yang pengeluar pun nak bagi kepada end user tak boleh 50%. Macam mana dia boleh buat 50%? Dia sebenarnya boleh buat. Boleh buat, tak ada masalah. Tapi tak ada orang beli. Boleh faham tak? Boleh, contohnya air ni harga RM1 harga market. Saya kata dekat tuan-tuan, kalau tuan-tuan jual saya bagi 100%. Berapa? Tapi tuan-tuan kena jual RM10. Boleh? Maknanya untuk 100%. Betul tak? Tapi masalahnya tuan-tuan jual RM10, siapa nak beli? Jadi saya kena jawab apa dia? Dia boleh bagi margin 50% dan produk dia laku. Saya boleh bagi 100%, bukan 50%, 100 pun saya boleh bagi. Tapi masalahnya bila bagi 100, siapa nak tampung kos 100%? Maknanya kena customer tampung. Tak pun customer tampung, user yang tampung, buyer yang tampung. Tapi masalahnya mana buyer nak beli kalau jual RM10, market jual RM1. Boleh faham? Itu jawapan yang saya kena cari. Bagaimana dia boleh bagi 50% dan barang dia laku sampai 40 juta sebulan orang beli. Jadi saya pun minta dia bentang. Jadi minta dia bentang, saya kena tahu kos dia berapa. Kos dia berapa. Jadi saya tengok air jus dia jual RM30. Dia jual RM180 sebotol air jus dia. Kos dia berapa? Dia bentang kat saya, kos dia dalam maksimum RM3.90. Yelah, air jus biasa jual RM10 sebotol. Dia jual apa? RM180 sebotol. Itu dia punya jawapan yang saya dapat. Tapi user dia tak tahu, agent dia tak tahu. Jadi bila saya tengok rupa-rupanya yang dia bagi dia 50% tu bukan duit keuntungan dia. Bukan duit keuntungan dia, tapi duit customer sendiri. Boleh faham? Duit agent sendiri. Jadi sepatutnya air botol ni modal RM3.9, harga market RM10, tapi dia jual dekat agent dengan RM180. Jadi bila orang tu bayar RM180, dia bagi balik sebanyak RM90 setiap bulan. Sebenarnya RM90 yang dia bagi balik itu bukan duit dia, duit agent tu juga, sebab dia pergi bayar mahal. Boleh faham tak? Boleh faham? Sebab kos dia RM3.9 dia punya kos. Jadi maknanya setiap bulan kalau orang tu menabur katakan RM20,000, dia akan dapat balik RM10,000. Dan sebenarnya syarikat dia dapat berapa? Dia dapat RM40,000 lebih. Mana RM10,000, ada RM10,000, maknanya agent tu dapat RM5,000. Sebenarnya syarikat dia dapat RM4,000 dalam RM4,600 lebih. Sebab apa RM4,600 lebih? Sebab kos ni dalam 300 dia sebenarnya kos. Tapi sebab apa dia jual dengan harga RM180? Sebab kalau bahasa lain orang sebut money placement. Duit anda juga yang saya pusing bagi anda beli. Boleh faham? Bukan duit orang lain beli, saya untung, saya share untung, bukan. Dia bagi money placement. Dalam bahasa syariahnya orang panggil tagrir. Ini adalah unsur haram dalam muamalah. Baik. Bila begitu, baru saya cek benda lain. Apa saya cek? Dia kata dia akan dapat KPDNKK punya license untuk buat MLM. Saya setahu saya sebab saya panel dalam KPDNKK masa tu. Jadi saya tengok, saya panel MLM dan bawa MLM ni dia ada bawah Hakim, saya bawah Hakim. Dia sekali sub duduk bawah KPDNKK. Saya tahu saya memang KPDNKK tak akan lulus benda macam ni. Jadi saya pun check
dia duk viral yang syarikat dia dapat kelulusan KK ni. Bila cek betul ada kelulusan KK. Rupanya bila orang bayar, dia ada satu lagi syarikat yang dia dummy yang tie sekali dengan syarikat tu. Jadi bila bayar, hot money placement tu masuk ke syarikat yang dia dummy tadi. Jadi akhirnya bila orang bayar, 50% masuk ke satu akaun, 50% masuk ke satu akaun. Itu cara dia buat. Jadi saya kata dalam hati betul-betul tipu orang. Jadi akhirnya saya dapat result, benda tu adalah tipu. Bermula daripada saya cari riba ada tak, gharar ada tak, baru saya jumpa benda-benda tadi. Kalau tidak, nak tanya mak aku, dah dia ada produk jelas, orang tu setuju dia tahu belum, je lah. Betul tak? Tapi tak, bila kita cek hukum tadi, nak cek hukum nak tahu ada riba ke tidak, apa kita buat? Kita bertanya operasi dia. Kita nak tahu ada tahrir ke tidak, kita kena tahu daripada mana duit yang dibagi kita. Jadi di situlah akhirnya kita akan dapat jawapan sama ada halal ataupun haram. Cuma ramah juga kita saya sebutlah, kadang-kadang sebut juga. Sebab setengah-setengah orang ni dia nak cari halal haram, bukan nak cari halal haram, dia nak cari untung. Kalau kita kata haram, dia tak puas hati, dia cari ustaz yang kata halal. Dia nak cari ustaz kata halal. Memang akan ada ustaz yang akan kata halal. Jadi dalam kes tadi, bila saya kata haram, bagi saya tak boleh, saya tak akan terlibat. Jadi adalah juga ustaz yang terlibat. Ustaz terlibat ni penasihat bank juga ni, bukan orang jalan-jalan. Penasihat bank, saya punya kawan rapat. Saya dah kata kat dia, kalau salah-salah confirm haram dan ini confirm salah undang-undang. Jadi dia tak pandai nak check sebab benda ni benda yang dia penasihat syariah ni dia banyak mohon hukum. Kebetulannya Allah Ta'ala bagi rezekinya sebab saya ni banyak bisnes. Jadi saya tahu pengalaman bisnes, saya bina bisnes, saya tahu, jadi tahu mana nak check, mana yang ni. Jadi kawan saya ni dia bergerak kata halal sebab dia kata ada kelulusan KK dan sebagainya, tapi dia tak nampak cara kami tu. Jadi dia yang akhir jadi penasihat syariah. Dia cop halal semua sekali. Lepas tu saya pun pergi bincang dengan bank negara sebab nampak ramai sangat orang terkena. Jadi saya pergi bincang dengan bank negara, minta bank negara cek betul-betul. Ni saya pakai report kan dia bergantian. Jadi akhirnya bank negara tengok, confirm dia adalah scammer. Bila dia scammer, akhirnya bank negara sita dia punya aset. Dan kawan saya tadi, orang kata apa, malangnya lah, akhirnya bank negara tak boleh. Dia kalau penasihat syariah bank ni, kalau terlibat dengan scammer, dia akan bunuh habis. Lepas pada syarikat tadi kena sita, kawan saya pun kena blacklist sekali. Dia kena pecat daripada penasihat bank. Dan sampai hari ini tak boleh jadi penasihat bank sebab ada betul tadi. Ini saya ambil contoh, saya ambil contoh macam mana kena hukum tu lead kita daripada kena tipu atau digunakan oleh penipu-penipu. Itu dia punya cara dia. Jadi sebab itulah kalau kita mahir hukum muamalah ni, insya-Allah macam saya sebut adalah harta kita selamat, dan kita nak buat untung pun, nak buat duit pun, insya-Allah dengan hukum tu akan pandu kita, insya-Allah. Jadi sebab itulah hukum muamalah ni sebenarnya bagi saya sangat penting untuk kita faham, sebab dia boleh lead kita, pandu kita nak tunjuk mana yang okey, mana yang tak okey dalam keuangan kita, sama ada personal keuangan ataupun keuangan syarikat kita, ataupun kalau kita ni orang berniaga, insya-Allah dia akan pandu kita kepada hukum halal dan haram. Jadi sebab itulah bagi saya sangat penting. Maknanya kita tahu asas-asas tadi, terutamanya kalau muamalat 3 benda, riba, gharar dan batil untuk dalam bab muamalat. Dalam bab tanah hukum lain, dalam bab bab bisnes mungkin ada hukum lain, tapi untuk asas muamalat 3 benda tu, riba, gharar dan juga batil. Ini 3 perkara yang sangat penting. Sebagai contoh, kalau kita ambil kalau saham bersama juga, sebab di sana ada ruh muamalat. Sebagai contoh kita ambil istikharah. Istikharah ni contohnya kalau orang tu nak beli saham, istikharah dulu. Bila dah dapat jual saham tu, punya sangat penting ialah bila nak jual saham. Ini bukan saham apa, kalau saham kita dapat dapat annual profit lain, yang kita trade saham, contohnya IPO ke apa ke. Jadi nak main saham ni, dia betul-betul dia benda susah nak baca.
kalau tak dapat inside information. Jadi yang ini kena tengok syarikat tu dia menuju ke mana. Jadi masalah ni kita tak tahu syarikat tu ke depan tu dia naik ke itu, kita tak tahu. Jadi benda ke depan. Benda ke depan ni satu dia kunci, tak tahu kena istikharah. Ma khaba man istasyara wa la nadima man ista'ara. Tak rugi orang yang beristikharah dan takkan menyesal orang yang bermesyuarat, kata Nabi SAW. Jadi sebab tu bila saya ni kalau beli je saham, dapat je saham, bila nak jual istikharah tu. Sebab saham ni tuan-tuan, kalau orang main saham, dia walaupun 100%, kadang-kadang rugi sampai 20,000 tau. Sebab biasa kalau main saham ni, orang tak main saham kecil. Bukan kalau main saham kecil tu adalah, tapi saja tu biasa kalau main saham ni biasanya orang main nama ke lah. Biasa dalam orang 100,000, 200,000, baru di mana kita dapat kerja untuk nak monitor tu naik. Jadi kalau saham kita katakan contohnya 500,000, kalau kita beli 500,000 tu kata let's say 500,000 unit, satu unit dengan harga RM1. Kalau naik 10% dah RM5,000 lah. Kalau jatuh 10% dah RM5,000 rugi. Jadi sebab tu kalau orang main saham ni, orang monitor app syarikat tu atau app bursa ni, kalau saya tengok macam orang gila. Kalau pagi tu nak masuk ejen lagi buka handphone tu, tengok saham, alhamdulillah. Tengah hari kalau jatuh pun lagi. Ini biasa orang saham. Jadi sebab tu orang saham ni rugi tu biasa, tapi dia boleh cover dengan untung yang dia dapat. Tapi orang yang one off ni, orang tak biasa ni, saya rugi, lepas orang tak nak main lah. Sebab dia saham apung ni biasa saham yang agak berisiko, tapi kalau untung, insya-Allah untung yang besar. Yang saya tak sempat itu saham saham yang Federal FGB. Jadi saham yang itu bila PM Najib isytihar keadaan nak beli sebahagian tu bulan 10. Jadi sebab tu bulan 10 tu saya beli. Biasanya bila isytihar bulan 10, bulan 11 dia akan naik. Jadi sepatutnya bulan 10 tu beli, anggaran dari bulan 11 dan 12 dia akan naik mendadak sebelum dia isytihar tu sepatutnya. Tapi yang tu saya lambat beli, saya tengok saya rugi dari segi opportunity, profit opportunity dah sekitar dalam 20,000 kalau kita sempat beli. Tapi ini nak ceritanya orang saham ni, itulah dia punya kena. Tapi saya nasihat tuan-tuan jangan main saham. Sebab saham ni dia kena betul-betul monitor. Kalau tuan-tuan duduk sibuk kerja, memang bahaya. Sebab saham ni dia kena monitor betul-betul. Kalau silap langkah, esok dia jatuh dan jatuh sungguh. Hari ni kita sibuk tak sempat jual, dia boleh rugi besar kalau kita silap langkah. Itu antara je lah. Tapi saya nasihatkan, yang tak biasa main, jangan tengok cerita sedap untuk punya. Sebab orang yang rugi itu sebenarnya sangat banyak. Cerita yang tersebut ialah orang yang sangat untung, tapi cerita yang sangat rugi, orang tak cerita orang. Jadi sebab tu hak ni sedap-sedapnya. Itulah antara benda yang dapat saya kongsi pada tengah hari ini. Mudah-mudahan insya-Allah membawa manfaat kepada kita insya-Allah. Jadi kita sama-sama akhiri kuliah kita dengan membaca kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanallah wa ta'ala. ونصر الإنسان بحسن الذين عملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اللهم علمنا ما علمنا ما فهم وانفعنا بما علمنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وبعدنا الخطأ والنسيان. وصلى الله عليه وسلم والحمد لله.